Diskaun saman 70%, orang ramai digalak buat bayaran secara dalam talian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita tengah malam bersama saya Ismail Adnan. Kita mulakan dengan perkembangan berikut. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM akan menambah anggota pegawai bomba bantuan di seluruh negara, khususnya di kawasan perairan yang berisiko tinggi. Anggota bomba bantuan yang dilantik antaranya dalam kalangan nelayan yang akan mengawal keselamatan, terutamanya pada musim tengkujuh. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin berkata beberapa kawasan berisiko tinggi telah dikenal pasti dan akan ditambah dari semasa ke semasa. Hotspot tu kita dah kenal pasti hotspot air terjun yang mana bahaya, sungai yang bahaya. So di situ kita galakkan untuk bentuk pasukan di situ dan juga kita letakkan peralatan kelengkapan penyelamat di situ. Dan memang dah ada hotspot tu, tapi kita akan pantau kalau tahun ini mungkin ada hotspot baru tambah, dan kita akan tambahkan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan mesyuarat agung perwakilan Koperasi Pekerja Bomba dan Penyelamat Malaysia Berhad KOBOPAM kali ke-35 di Ceras. Tambahnya, khidmat anggota yang terdiri daripada nelayan penting berikutan kemahiran dan kebolehan mereka mampu menyelamatkan mangsa di kawasan perairan. Setakat ini seramai 20 anggota telah dilatih di kawasan Tok Bali, Kelantan. Susulan impak COVID-19 terhadap ekonomi masyarakat, kerajaan memberi kelonggaran supaya urusan pembaharuan cukai jalan atau lesen kenderaan motor LKM bagi kenderaan persendirian dan motosikal boleh dilakukan tanpa menjalani pemeriksaan Pusat Kenderaan Berkomputer Puspakom. Bagaimanapun, menurut Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, syarat bagi pembaharuan itu adalah tamat tempoh cukai jalan dan LKM tidak melebihi 3 tahun. Bagi mereka yang telah tarik dan luput tidak melebihi 3 tahun, 36 bulan lah maksudnya, sebanyak 4.274 juta. To be exact, 4,274,798 buah kenderaan di bawah kategori ini, iaitu kenderaan LKM luput bagi tempoh lebih 1 tahun tetapi kurang daripada 3 tahun, 1 to 3 years. Kalau tidak, dulu dia kena melalui pemeriksaan ataupun dia kena hantar ke Puspakom. Ada 2 PG10 atau B2 lah, pemeriksaan kenderaan yang perlu dilalui. Sekarang kita melihat keadaan COVID ni, rakyat susah, kita bagi kelonggaran. Ya, kalau 2 tahun tak bayar pun sekarang tanpa melalui proses pemeriksaan oleh Puspakom. Beliau mengesahkan perkeliling yang tular berhubung perkara itu sejak semalam selepas merasmikan majlis menandatangani memorandum persefahaman JPJ di Putrajaya. Sebelum ini, kenderaan persendirian yang tamat LKM dalam tempoh setahun perlu menjalani pemeriksaan kenderaan di Puspakom sebelum dibenarkan memperbaharui cukai jalan dengan kos pemeriksaan ditanggung pemilik kenderaan. Mengenai tawaran diskaun saman sebanyak 70% sehingga 30 September ini, Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata masih ramai rakyat Malaysia didapati suka membuat pembayaran di kaunter. Sumbangan itu beliau menggalakkan orang ramai membayar secara dalam talian. Ini kerana mereka masih boleh menikmati potongan yang ditawarkan menerusi kaedah pembayaran tersebut.
Pasukan Petugas Khas Pemantauan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang diketuai Polis Diraja Malaysia PDRM telah membuat 51,809 pemeriksaan semalam. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam kenyataannya memaklumkan pemeriksaan itu bagi memantau serta menguatkuasa pematuhan prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Semalam PDRM telah menahan 198 individu atas kesalahan ingkar arahan PKP. Daripada angka itu, 184 individu telah dikompaun. 9 individu pula direman, manakala 5 lagi dijamin. Antara kesalahan ingkar arahan PKP termasuk aktiviti dalam pub atau kelab malam, 109 tangkapan. Gagal menyediakan peralatan ataupun catatan keluar masuk sebanyak 25 tangkapan dan tidak memakai pelitup muka sebanyak 17 tangkapan. Selain itu, seorang individu ditahan kerana gagal mematuhi arahan kuarantin, 2 lagi disyaki menjalankan aktiviti pelacuran serta aktiviti dengan melibatkan kehadiran orang ramai yang menyukarkan penjarakan fizikal sebanyak 41 tangkapan. PDRM ujarnya juga telah mengadakan 63 sekatan jalan raya operasi benteng di seluruh negara. Sebanyak 23,368 kenderaan diperiksa bagi mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin parti, terutamanya di lorong-lorong tikus. Seorang warga asing ditangkap atas kesalahan imigresen dan kenyataan turut memberitahu Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah melakukan 8 operasi sanitasi semalam. Ia melibatkan 3 operasi di Sarawak, Sabah 2 operasi, Melaka 1 operasi, Pahang 1 operasi dan Perak masing-masing 1 operasi. Sementara itu, Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HAP telah melakukan 1,201 pemeriksaan khas pematuhan SOP PKPP. 1,175 premis didapati mematuhi SOP yang ditetapkan, manakala 26 premis diberi nasihat kerana tidak patuh SOP. Seterusnya, perkembangan terkini COVID-19. 14 kes baru direkodkan sehingga tengah hari ini dengan 10 daripadanya melibatkan penularan tempatan. Ini menjadikan jumlah kes positif 9,374 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan adalah sebanyak 163 kes. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, daripada 10 kes penularan tempatan, 6 kes melibatkan rakyat Malaysia dan 4 lagi bukan warga negara. Sebanyak 4 kes di Kedah iaitu 3 daripada kluster Tawar dan 1 daripada kluster Telaga serta 2 di Sabah membabitkan kluster Benteng Lahad Datu. 4 lagi kes melibatkan bukan warga negara di Sabah daripada kluster Benteng Lahad Datu. Bagi 4 kes import pula, ia melibatkan 3 dari Singapura dan 1 dari Filipina. Sementara itu, terdapat 4 kes pulih hari ini menjadikan jumlah kumulatif pulih sepenuhnya adalah 9,083 kes atau 96.9% daripada jumlah keseluruhan kes. Tiada kematian dilaporkan dan jumlahnya kekal 128 kes. Sehingga hari ini hanya 4 kes dirawat di unit rawatan rapi dengan 3 daripadanya memerlukan alat bantuan pernafasan. Dan berikut status terkini COVID-19 dalam negara dan ikuti data kes positif harian mengikut negeri-negeri. Keputusan harga siling baharu pelitup separuh muka 3 lapis akan diumumkan bulan depan. Jelas Menteri Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Alexander Nantalinggi, Kementerian berbincang bersama penggiat industri terlibat berikutan permintaan tinggi buat masa ini. Tambah beliau, turut diambil kira adalah faktor kos pengeluaran dan pembekalan bahan mentah untuk menghasilkan produk itu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna sekali lagi buat kita menyimak semula untuk kita meletakkan harga siling nanti. Jadi kita sebelum kita buat itu kita
perlu juga mengadakan libat urus ataupun berbincang dengan industri player seperti kilang-kilang. Dalam 1 bulan ni kita tengoklah bagaimana stability harga ini dan keberadaan ataupun bekalan ni. Jadi bulan Oktober kita lihat kalau boleh dalam bulan Oktober. Sebab itu kami perlu berhati-hati, bukan suka-suka buat. Beliau ditemui media pada lawatan kerja ke kilang pelitup muka di Kuala Selangor. Jelasnya pemantauan ke atas 13 kilang pelitup muka bagi tempoh April hingga Ogos tahun ini mendapati lebih 96 juta keping pelitup separuh muka telah diedarkan di pasaran tempatan dan ekspor. Manakala lebih 108 juta keping pelitup separuh muka telah diproses dalam tempoh tersebut. Pada 15 Ogos lalu, KPDN HEP telah menetapkan harga runcit maksimum pelitup separuh muka 3 lapis pada harga RM1 seunit atau RM50 sekotak. Mulakan pagi penuh bererti. Lengkapi diri dengan informasi. Penuhi hari dengan sajian berita daripada kami. Pagi Sabah. Berita Pagi Sarawak. Bersua kembali. Bagi meningkatkan promosi pelancongan domestik, Tourism Malaysia dengan kerjasama Kesatuan Pekerja-Pekerja Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia LPPM dan QPEX melancarkan pakej istimewa penjawat awam. Inisiatif jangka pendek itu dirangka sempena kempen Cuti-Cuti Malaysia. Pelancaran pakej istimewa penjawat awam bagi fasa pertama disempurnakan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri di Ibu Negara. Jelas beliau, pakej itu juga sebagai hadiah kepada penjawat awam kerana mereka antara yang terlibat secara langsung bagi mengekang penularan COVID-19. Tidak dapat disangkal lagi kecekapan penjawat awam dalam melaksanakan tanggungjawab memerangi pandemik COVID-19 menjadikan Malaysia diiktiraf sebagai antara 5 negara terbaik dengan public approval atau penerimaan rakyat yang tertinggi dalam mengawal pandemik COVID-19. Sebanyak 11 agensi pelancongan mengambil bahagian mempromosikan pakej percutian 2 hari 1 malam dan 3 hari 2 malam yang melibatkan hotel bertaraf 5 dan 4 bintang di sekitar Kuala Lumpur, Selangor dan Genting Highlands dengan menawarkan harga pakej serendah RM120 seorang. Di samping tawaran penginapan, penjawat awam dapat menikmati pakej produk-produk pelancongan yang menarik dengan tawaran diskaun harga tiket sehingga 30%. Pakej permulaan merangkumi produk-produk pelancongan di sekitar Lembah Kelang dan ia akan diperluas ke negeri-negeri lain untuk fasa akan datang. Penjawat awam boleh mendapatkan pakej-pakej ini dengan hanya menggunakan pas pekerja penjawat awam di agensi-agensi pelancongan terpilih. Sementara itu, Tourism Malaysia menyasarkan kira-kira RM300 juta pendapatan bagi tempoh sebulan atau RM3 bilion setahun menerusi pakej istimewa itu. Kontraktor utama pembinaan laluan rel Pantai Timur ECRL, China Communications Construction Company Limited CCCC, disaran memberi peluang kepada kontraktor tempatan di Terengganu untuk terlibat dalam pembinaan jajaran di negeri itu. Langkah itu sekaligus memenuhi kota 40% penyertaan kontraktor tempatan yang menyumbang kepada pembinaan projek berskala besar itu. Menurut Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, konsortium kontraktor tempatan diwujudkan untuk berbincang dan saling membantu bagi menyertai tender ECRL. Jumlah keseluruhan projek yang diperuntukkan untuk kontraktor tempatan ialah RM3.02 bilion daripada jumlah keseluruhan projek lebih RM7 bilion yang melibatkan 6 jajaran di negeri itu. Untuk syarikat-syarikat kecil, sama ada di pihak kerajaan negeri ataupun syarikat anak-anak negeri Terengganu yang di luar daripada konsortium ini pun sukar untuk mendapat sebarang kerja projek bagi kerja projek ECRL ini kerana syarat-syaratnya yang ketat dan kaedah yang very stringent. Jadi oleh kerana itu kita membentuk konsortium ini supaya ada kekuatan saling boleh bantu-membantu
dan supaya kita dapat push our standard higher dan harga yang kita boleh tawarkan juga kompetitif. Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri menyaksikan majlis menandatangani perjanjian pembentukan konsortium antara Ahmad Zaki Sendirian Berhad dengan GPQ Sendirian Berhad dan MMC Engineering dengan PXL Management bagi projek ECRL di Kuala Terengganu. Kepakaran dalam bidang robotik berteknologi tinggi memberi kelebihan kepada Sekolah Menengah Sains Hulu Terengganu Sahut yang mewakili Malaysia ke pertandingan 2020 Malaysia First Global Challenge di Jepun. Penyertaan 173 negara dari seluruh dunia memberi cabaran utama bagi 5 pelajar tingkatan 5 itu mengharunginya dalam suasana norma baharu yang dijalankan secara dalam talian tahun ini. Penganjuran kali keempat terbesar dunia itu dalam usaha memastikan pelajar terus dapat berkomunikasi dengan rakan-rakan antarabangsa meski masih berdepan ancaman COVID-19. Mereka perlu menyiapkan 25 tugasan dalam bentuk visual dalam tempoh 3 bulan yang berakhir 25 September ini. Itu mereka juga harus keluar daripada bidang mereka untuk mempelajari sesuatu yang baru, seperti kami perlu buat menyiapkan animasi, belajar AutoCAD, dan juga mereka juga harus menggilap dia punya kita panggil kebolehan untuk bercakap sama ada bahasa Inggeris maupun bahasa Melayu. Setelah menyahut cabaran yang bermula Julai lalu, 20 tugasan telah selesai membabitkan reka cipta, memasak dan bersajak dalam bahasa masing-masing. Dikaitkan dengan tema Connecting Communities, di mana kami menyampaikan challenge tersebut kepada seluruh negara. Kami akan melakukan satu sesi brainstorming, iaitu kami akan mengeluarkan segala idea yang kami ada dan kami akan juga meletakkan satu ciri-ciri kebudayaan Malaysia bertepatan dengan tema kemerdekaan negara kita, dan juga kami akan letakkan tema tersebut di dalam setiap tugasan kami supaya kita dapat menunjukkan tema negara Malaysia. Ni kami sekarang ni sedang membuat animasi dan salah satu technical challenge yang boleh kami katakan susah. Kerana apa? Sebab kami baru belajar dan challenge ni dia mahukan dalam masa 2 minggu, kurang daripada 2 minggu. Jadi apabila kami dapat tugasan tersebut, kami terus brainstorming dan kami terus cari idea-idea yang lebih menarik dan macam lain daripada negara lain. Robotics Learning selaku penganjur pertandingan tahun ini turut dibantu Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Besar Burhanuddin Kuala Pilah Negeri Sembilan dalam menjalin kerjasama mewakili negara. Pertandingan yang diwujudkan sejak 2017 itu diperkenal di Washington DC, Mexico City dan Dubai. Let's go. Koperasi Sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia atau Koop Sahabat mengumumkan pembayaran dividen sebanyak 11% kepada lebih 220,000 anggotanya bernilai 4.25 juta ringgit. Daripada jumlah itu, sebanyak 8.5% dividen bersih bakal diraih anggota selepas pemotongan zakat sebanyak 2.5%. Jelas Ketua Pegawai Eksekutifnya Mazri Mahmud, sebahagian besar keuntungan dibantu aktiviti perniagaan Gadaian Islam yang dikenali sebagai Sahabat Ar-Rahnu. Ia menyumbang pendapatan bersih 6.7 juta pada tahun 2019. Tahun 2020 juga dengan keadaan ekonomi pandemik pada hari ini, kita lihat perniagaan Ar-Rahnu ini adalah antara penyumbang terbesar untuk pendapatan bagi tahun 2020. Jadi perancangan koperasi untuk tahun mendatang, terutama bagi perniagaan Ar-Rahnu ini, kita akan menambahkan lagi cawangan sehingga kepada daripada 17 yang ada sekarang kepada 42 menjelang tahun 2024. Jelasnya lagi, dengan kemampuan koperasi memberi pulangan secara konsisten, ia mampu membantu meringankan beban keuangan anggota. Beliau ditemui pemberita selepas mesyuarat agung perwakilan tahunan Sahabat Koop di Ibu Negara. Jenayah indeks di daerah Sungai Buloh mencatatkan penurunan 30.84% atau 165 kes pada tahun ini bagi tempoh Januari hingga Julai. Ketua Polis Selangor, Datuk Nur Azam Jamaluddin berkata, tahun ini 370 kes direkodkan berbanding 535 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Faktor-faktor penurunan indeks jenayah yang sebagaimana tuan-tuan sedia maklum, satu disebabkan COVID. Jadi kita terikat dengan PKP ni. Bila PKP ni ramai tak dapat bergerak,
Jadi ini merupakan satu faktor lah. Jadi pecah rumah pun tak boleh kalau bergerak, jadi kita dapat tahan, tangkap, kita akan keluarkan compound. Itu satu. Nombor dua, disebabkan oleh program-program pencegahan jenayah yang kita ambil, kita lakukan. Datuk Nur Azam melancarkan program Neighbourhood Watch Polis Selangor Siri 2 2020 di Shah Alam. Menerusi program OSCA iaitu aktiviti pertemuan dan sesi dialog polis bersama orang awam di luar balai telah meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pentingnya semangat kejiranan dalam mencegah jenayah di kawasan perindustrian dan pusat perniagaan. Polis melaksanakan program berkenaan di seluruh daerah di Selangor sejak Februari tahun lalu dalam usaha menurunkan kadar jenayah. Baik, seketika nanti perkembangan sukan, teruskan kesetiaan anda bersama Berita Tengah Malam. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Baik, dalam perkembangan sukan, pusingan ketiga kejuaraan Petronas Cup Pri 2020 litar antarabangsa Sepang SIC. Pelumba Hi-Ref XCK Honda Racing Muhammad Helmi Azman berjaya mengulangi pencapaian di pusingan pertama apabila mengungguli kategori CP150 dengan catatan masa 14 minit 15.941 saat. Saingan 11 pusingan mempamerkan persaingan sengit antara jentera Yamaha dan Honda dengan pertukaran pendahulu perlumbaan di setiap pusingan. Helmi dan seorang lagi pelumba Honda Azrai Hakim Anwar turut diberi saingan pelumba Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor Muhammad Akid Aziz yang turut memburu kejuaraan. Menuju ke garisan penamat, Helmi berjaya memotong Azrai. Helmi menang dengan kelebihan 0.037 saat di hadapan Azrai dengan Muhammad Akid di tempat ketiga. Okey, terima kasih. Terutama sekali saya nak mengucapkan terima kasih pada tim saya iaitu Hi-Ref XCK Honda Racing yang betul-betul lumus kerja pada minggu ni, dan dan juga pada family saya dan juga semua sponsor saya dan juga mak yang jahitkan glove saya sebelum race. Okey, pada perlumbaan kali ini memang agak sengit pada semua pelumba. So saya just continue macam round 1. Just saya atur strategi saya untuk attack last lap. So kali ini akhirnya berjaya saya podium ke tempat yang pertama. Kemenangan ini sekaligus menebus kekecewaan Helmi di pusingan kedua di Tangkak Johor apabila gagal meraih sebarang mata selepas menamatkan kedudukan di tempat ke-18. Selepas 3 pusingan, Azrai masih kekal selaku pendahulu keseluruhan pelumba dengan 56 mata diikuti Helmi 50 mata dan ketiga Muhammad Akid 46 mata. Sementara itu, pasukan 1XO TKKR SAG menepati ramalan apabila menguasai kelas CP125 menerusi dua pelumbanya, Mat Hafizah Rofa dan Mat Syafiq Rasul. Mat Hafizah tampil dalam kelas tersendiri untuk muncul juara buat kali pertama apabila merekodkan masa 11 minit 5.311 saat untuk 8 pusingan. Manakala Mat Syafiq Rasul yang muncul juara ditangkap minggu lalu menamatkan perlumbaan di kedudukan ketiga. Pelumba Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor Mat Syafiq Rosli melengkapkan podium di tempat kedua. Selepas perlumbaan hari ini, Mat Syafiq Rasul terus mengukuhkan kedudukannya selaku pendahulu keseluruhan dengan mengumpul 61 mata, diikuti Syafiq Rosli 51 mata dan Hafizah 41 mata. Pasukan 1XO SAG Team turut menguasai kategori Wira menerusi kemenangan yang dilakar oleh Mat Aiman Hafiz Syahril.
Aiman menamatkan perlumbaan 7 pusingan itu dengan catatan masa 9 minit 54.35 saat, diikuti tempat kedua dan ketiga Rahimi Nabil Razu dan Mat Akil Daniel Nasrul dari Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing dan ketiga. Selepas ini, Terengganu akan menjadi hos untuk aksi pusingan 4 yang dijadualkan berlangsung pada 18 hingga 19 September nanti. Sementara itu, saingan edisi ke-6 Kejohanan Purple League Remaja 2020 bakal tampil dengan persekitaran norma baharu. Ketua Pegawai Operasi Purple League Ho Kek Mong menyatakan pihaknya telah pun bersiap sedia menghadapi sebarang cabaran dalam mencari bakat muda di negara ini. Kejohanan yang berformat round robin itu akan berlangsung di seluruh negara melibatkan 40 pasukan mulai 3 Oktober sehingga 22 November tahun ini. Definitely for this year, with the pandemic COVID-19 issue happening around the world, it will be difficult. But it's also you have to look at the positive side of this issue. So this year for 2020, we are focusing on more domestic and more local events, which actually is our MPL new vision and mission as well. So we are definitely going to pump and also invest heavily on all the junior and local players. Menurutnya, pasukan juara juga berpeluang mengambil bahagian dalam kursus latihan intensif yang ditawarkan Persatuan Badminton Malaysia BAM selain ganjaran dan wang tunai sehingga RM100,000 akan ditawarkan secara keseluruhannya. Sepanjang tempoh 6 tahun yang lalu, pertandingan ini telah menghasilkan barisan muda berbakat negara yang cemerlang di persada antarabangsa seperti Lee Zijia, Goh Jin Wei, Leong Jun Hao, Song Wo Yik dan Aaron Chia. Persatuan Menembak Para Malaysia akan terus melaksanakan program latihan dalam menghadapi kejohanan-kejohanan tahun hadapan meski terpaksa menangguhkan semua aktiviti tahun ini akibat pandemik COVID-19. Presidennya Senator Ras Adi Barazi berkata penerimaan persatuan sebagai ahli gabungan Majlis Paralimpik Malaysia MPM pada hari ini juga membuka lembaran baru untuk mereka melaksanakan banyak perancangan dalam memastikan atlet menembak para turut mencipta nama di peringkat antarabangsa. Saya percaya dengan kejurulatihan Encik Zul dan juga kedua atlet kami, insya-Allah sukan menembak ni kami akan membuat peningkatan yang lebih, because kami punya hasrat kami adalah untuk melahirkan antara penembak yang tersohor bukan sahaja di Asia Tenggara tetapi di dunia. Persatuan Menembak juga akan terus mengutamakan program pencarian bakat baru untuk melahirkan lebih ramai penembak para negara. Tumpuan katanya akan diberi kepada atlet para dalam kalangan anggota beruniform yang sudah biasa menggunakan senjata. Beliau bercakap dalam sidang media selepas mesyuarat jawatan kuasa kerja sukan para di MSN Bukit Jalil. Baik, dengan itu berita tengah malam berakhir di sini. Kekal setia bersama berita RTM, maklumat sahih jenama dipercayai. Terus patuhi SOP untuk mencegah dan memutuskan rantaian COVID-19. Saya Ismail Adnan, Assalamualaikum dan selamat malam.